tak terfikir pun nak putus disebabkan hal yang sekecil tu sampai putus guys. Hello guys, welcome back to my channel Syafiq Rish. Okay, so pada korang yang baru sampai di channel YouTube aku, selamat datang. Pada siapa yang dah subscribe aku punya channel YouTube, thank you so much. Okay guys, so untuk video kali ni guys, aku nak bercerita sikit lah kan. Bercerita sikit. Tapi guys, sebelum tu aku ada something aku nak buat. Okay, so korang tengok ni. Ya guys, so ini adalah setup aku yang terbaru guys. Cakap baru tak adalah baru, okay. Cuma aku tambah lighting sikit lah. So ada, nampak sikit lah dia punya cinematic, dia punya 3D sikit kan. Okay guys, so untuk video kali ni aku nak bercerita, okay, bercerita kisah percintaan yang menyakitkan guys. Okay, so cerita ni sebenarnya daripada kisah benar, okay. Tapi aku tak nak mention lah dalam aku punya video ni siapa orang dia, okay. Aku tak nak mention siapa, cuma aku nak ceritakan, nak kongsikan pada korang yang cinta ni bukannya sesuatu benda yang orang cakap boleh buat main, okay. Boleh sesuka hati lah senang cerita. Lepas tu mungkin di akhir video nanti korang boleh teka ataupun korang boleh bagi korang punya pendapat lah kan. Apa yang berlaku dalam penceritaan aku ni, apa yang berlaku dalam penceritaan yang aku akan cerita ni. Maksudnya korang boleh, sekurang-kurangnya korang boleh ambil iktibar lah apa yang berlaku dalam cerita aku ni. So korang kena stay tune Okay guys, so aku pun tak nak buang masa. So sebenarnya cerita ni nak cakap lama tak ada lama. Cerita ni bermulanya pada tahun 2013 kot. Daripada 2013 ke 2014 lah, lebih kurang lah tahun tu. So ada seorang lelaki, okay. Of course lah, cakap pasal cinta mestilah ada seorang perempuan kan. Takkanlah cinta antara dua jantina pula kan, okay. Jadinya pada 2013 ataupun 2014 lah, aku tak berapa nak ingat sangat, okay, cerita ni. Tapi pada 2014 tu seorang lelaki ni kenal seorang perempuan lah, okay, di tempat belajar dia, okay, di tempat belajar dia. So pada mulanya pengenalan diorang tu tak dirancang. Maksudnya sebenarnya pengenalan diorang tu hanya disebabkan kawan-kawan, okay. Contohlah macam tempat belajar kan ramai kawan-kawan kan. So adalah yang kena-kena kan, okay. Sampai satu tahap tu tiba-tiba perasaan antara dua orang tu terjadi. Maksudnya diorang saling suka sama suka, okay. Lepas tu jatuh hati lah, jatuh cinta lah. So di alam masih belajar, ini lepas daripada sekolah lah, lepas daripada sekolah. So di alam masih belajar tu bermulalah, berputiklah diorang punya percintaan, okay. So waktu itu memang terasa indah lah, semua benda terasa indah. Nak belajar pun rasa seronok siapa tak seronok? Dah ada peneman hidup kan, mesti lah seronok kan. So cinta punya cinta, cintun punya cintun. Sampai satu masa tu yang lelaki tu dia tak boleh nak habiskan belajar, okay. Tak boleh nak habiskan belajar pada waktu yang sebenar lah, pada waktu yang sebenar. So dia pun terpaksa lah extend dia punya belajar sampailah dia habis. Tapi perempuan tu dia habis dululah, walaupun umur diorang ni ada perbezaan sikit lah. Maksudnya lelaki tu kira macam senior lah, perempuan tu masuk lewat. Tapi perempuan tu habis dulu sebab dia habis, betul habis lah. Dia habis dalam masa yang ditetapkan lah. Cuma lelaki tu dia extend lebih sikit lah sebab dia tak berbuat pandai kan. Okay, so waktu itulah bermulanya suasana, orang cakap permulaan dalam percintaan tu makin lama makin kian pudar, okay. Tak tahu di mana sebabnya, tak tahu di mana silapnya, okay. Lelaki tu habis belajar, okay. So waktu lelaki tu habis belajar, biasa orang habis belajar dia ada convocation kan. So waktu itu sebenarnya lepas perempuan tu habis belajar pun dah ada banyak lah, dah gaduh apa semua kan, dah sakit hati macam-macam kan. Cuma waktu habis konvo tu sebenarnya kalau ikutkan
yang lelaki tu nak lah perempuan tu ada kan. Sebab apa? Sebab yelah, kita belajar ada orang support kita kan. Tapi bila kita dah convo, kita dah berjaya, walaupun bukan pada waktu yang patut kita habis belajar, walaupun terpaksa extend, tapi sekurang-kurangnya adalah orang yang kita sayang tu datang bagi kita semangat, sokongan, meraihkan, orang cakap meraihkan. Tapi benda tu tak terjadi pun sebenarnya. Okay, so start daripada situlah permulaannya. Diorang punya percintaan, diorang punya hubungan tu makin lama makin pudar, makin renggang. Okay, so jadinya pula kan. So selepas habis lelaki tu belajar, selepas habisnya perempuan tu belajar, masuk ke alam pekerjaan. Okay, korang sendiri tahu alam pekerjaan ni alam yang orang cakap alam yang menstreskan diri sendiri. Okay, waktu dulu kita nak belajar, okay, kita suka nak kerja, nak cari duit, kerja dapat duit. Tapi bila kita dah berada di alam pekerjaan, kita teringin nak belajar. Sebab apa? Alam pekerjaan ni alam yang sangat menstreskan diri. Memang kita seronok bila kita kerja, kita dapat duit, tapi dalam masa yang sama tekanan kerja tu memang terlalu tinggi. Okay, so jadinya lepas diorang berdua habis belajar, diorang pun dah grad apa semua, diorang pun kerja macam biasa. Okay, lelaki tu kerja macam biasa, perempuan tu kerja macam biasa. Sampai satu tahap tu diorang tak ada masa lah. Maksudnya ya, lelaki tu kerja, perempuan tu kerja, tapi diorang still contact, tapi jarang-jarang. So time tu pun dah nampak diorang punya hubungan tu agak pudar-pudar lah sebenarnya. Dah makin sama-sama gitu. So sampai satu tahap lah, tak seingat aku, sampai satu masa tu ayah pula, apa tu, atuk si perempuan tu meninggal dunia. So tak salah aku time tu bulan puasa 2000 berapa tu, aku tak pasti, aku tak ingat. So bila atuk perempuan tu meninggal, daripada situ perempuan tu, biasalah orang perempuan ni dia emotional dia memang susah sikit nak kawal. Okay, so time tu memang perempuan tu memang down gila. So yang lelaki tu pun cuba support dia. Okay, cuba support dia, bagi kata-kata semangat. So perempuan tu tak ada balas pun, maksudnya lebih kurang dalam seminggu macam tu lah. Tapi lelaki tu still bersabar, still pujuk dia, mesej dia kan. Time tu bulan puasa, tak salah aku, bulan puasa. So sampai satu tahap tu perempuan tu dia macam tension. Dia cakap lebih baik kita tak payah teruskan hubungan ni. Okay, dia tak payah jaga hati lelaki tu pun tak payah nak fikir pasal dia. So bermula daripada situlah guys. Okay, bermula daripada situlah terjadinya keputusan. Okay, keputusan yang menyebabkan dua-dua tu beremosi terlampau tinggi lah, dan tak boleh nak kawal lah. Okay, dengan lelaki tu pun emosi, perempuan tu pun emosi. Sampai satu masa lelaki tu pun lepas dia dapat terima mesej yang macam tu, dia pun terus putuskan hubungan dia dengan perempuan tu, walaupun dia masih sayang perempuan tu waktu tu lah. Okay, walaupun time tu perempuan tu tak ada bagi jawapan apa-apa pun. Okay, tak sempat nak bagi jawapan, lelaki tu terus block perempuan tu. Dia block semua media sosial, semua dia block. Okay, so time tu lelaki tu tak tahulah apa dia fikir kan. Biasalah, dia nak lawan perempuan punya emosi. Memang tak, kita sebagai lelaki ni kita kena banyak bersabar. Kalau layan perempuan memang banyak bersabar kan. So nak pula kalau orang yang kita sayang kan. So lepas daripada tu, lelaki tu terus block semua media sosial dia apa semua. So dia tak ambil tahu dah pasal perempuan tu. Okay, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia ada terasa menyesal. Sebab apa? Sebab dia block perempuan tu sampaikan dia tak dapat jawapan apa yang dia nak. Maksudnya kenapa perempuan tu tiba-tiba berubah hati, lepas tu kenapa perempuan tu tak nak teruskan hubungan. Faham tak guys? Maksudnya lelaki tu lepas dia dapat mesej macam tu, dia terus block. Dia tak ada minta penjelasan ke. Biasalah lelaki kalau berlaku sesuatu dia mesti nak penjelasan, dia mesti nakkan jawapan. Selagi tak dapat jawapan, selagi tu dia akan rasa macam menyesal lah. So lelaki tu memang menyesal kan. So apa dia buat dalam masa yang dia block-block apa semua dia tu, dia ada juga stalk sikit lah, stalker sikit lah. Tapi
So aku rasa sekejap lah gitu sebab tak tahu kan. Tapi dah masa sama dia rasa menyesal lah. And then sampai satu masa waktu 2000 berapa 2018 tak silap aku, 2018 lepas semua kejadian yang aku cerita tadi, 2018 tu bermulanya sekali lagi, okey, bermulanya sekali lagi perempuan tu contact balik lelaki tu. Okey, contact balik lelaki tu. Time tu lelaki tu dah unblock semua dah kan. Dah unblock semua. So waktu tu 2018 perempuan tu contact balik lelaki tu. Tapi lelaki tu memang dia sama-sama lah. Dia macam percaya tak percaya satu. Lepas tu dia rasa macam masih ada peluang ke tak, okey. Tapi dia cuba try dalam waktu 2018 tu, dia cuba try guys. Dia cuba try balik. Sebab apa? Sebab dia masih sayang perempuan tu sebenarnya time tu. Okay, time tu dia masih sayang perempuan tu. Jadinya dia try tackle balik. Tapi waktu tu perempuan tu memang tak nak guys. Memang perempuan tu memang tak nak kat dia dah. So perempuan tu memang bagi macam-macam alasan lah. Maksudnya dia dah nak kahwin, dia dah nak tunang, mak ayah dia dah jumpa jodoh yang terbaik untuk dia. So start dari situ laki tu pun mulalah cuba untuk move on dan cubalah bina kehidupan yang baru untuk dia. So bila lelaki tu dah dapat jawapan tu, dia pun dah boleh cuba move on. So slow dia dah okey sikit lah. Maksudnya dia dah cuba perempuan tu tapi bukan jodoh dia. So dia reda dan juga dia pun draft lah kehidupan dia. So waktu tu lepas je 2018, waktu dalam 2018 juga, tapi hujung-hujung lah bermulalah titik tolak, okey, yang menyebabkan diorang ni akan bersambung balik. Cerita ni macam ni guys. Waktu birthday lelaki tu perempuan ni dia contact balik tau. Dia contact balik lelaki tu tau. Dia bagi wish, dia call. Tapi masalahnya guys, waktu dia contact balik lelaki tu, dia tak wish sebagai kawan, tapi dia wish sebagai orang yang kau faham sendirilah. Korang faham sendirilah kan. So waktu tu lah bermulanya hati lelaki tu dia rasa macam why? Kau bayangkan, lelaki tu dah cuba untuk move on dengan jawapan dia yang sebelum ni. Dia dah try waktu 2018 tu juga, dia dah try tapi tiba-tiba perempuan tu tak nak dan dia bagi alasan dia nak kahwin apa semua kan. Tapi bila waktu birthday lelaki tu, perempuan tu cuba nak dapatkan hati lelaki tu balik. So lelaki tu dia jadi why? Why guys? Dia pun okay, start daripada situ lah. Dia orang okey balik guys. Dia orang okey balik. Dia orang dapat balik. So waktu awal 2019, masuknya 2019, waktu AJL lagu Fifian Suhaimi dia menang persembahan terbaik guys. So lagu tu lelaki tu ada post dekat dia punya story. So bila post kat dia punya story, perempuan tu pun komen. So bila perempuan tu komen, perempuan tu marah kat lelaki tu guys. Dia marah berkenaan dengan story lelaki tu lah. Tapi lelaki tu tak ada mention apa-apa, tak ada mention nama dia ke, tak ada mention apa-apa pun. Tapi perempuan tu terasa. So daripada situ lelaki tu explain lah kat dia. Walaupun perempuan tu marah-marah dia, tapi lelaki tu tetap sabar lah. Dia explain lah kat perempuan tu. Dia cakap lagu ni memang tak ada kena-mengena pun dengan diorang. Cuma lagu ni kena biasa guys, lagu sedih, lagu di matamu. Korang pun tahu kalau korang jenis yang gaduh dengan boyfriend ke, dengan awet korang ke, kalau korang putus kan, mesti korang akan dengar lagu yang sedih-sedih. Okay, lagu yang putus cinta, macam lagu di matamu Fifian Suhaimi tu kan, comfort ni guys. So itu yang lelaki tu buat. So start dari situ, bila lelaki tu dah explain, dia pun blutik lelaki tu. Mungkin dia time tu tengah marah lagi guys. So lepas je beberapa minggu, aku rasa tak ada pun sampai beberapa minggu guys, cuma dalam seminggu lepas tu perempuan tu contact balik. Dia minta maaf apa semua. Dia cakap memang salah dia, tuduh macam tu terus, marah terus kan. So start daripada situlah titik permulaan percintaan diorang makin menyinar. Okay. So start daripada situlah lelaki tu dengan perempuan tu berbaik semula. Okay, dah mula rasa saling cinta mencintai balik. So waktu 2019 tu lah guys, waktu diorang, orang cakap climax dalam percintaan aku ni.
diorang bertunang guys. Diorang decide untuk bertunang. So waktu tu memang aku boleh feel lah apa yang lelaki tu rasa. Yelah, kau bayangkan daripada zaman belajar sampai ke alam pekerjaan, sampai ke putus sementara, lepas tu sambung balik, lepas tu ke alam tunang, sikit lagi guys nak sampai ke alam perkahwinan. Tapi apa yang terjadi guys, waktu tu juga 2019 tu juga, aku rasa tak sampai 6 bulan ataupun setahun pertunangan diorang tu, terjadi satu kes guys. Terjadi satu kes yang menyebabkan berlakunya keputusan. Keputusan apa tu? Okey. Ada satu masa tu. Diorang ada salah faham guys. Diorang ada salah faham. Lelaki tu ada salah faham dengan perempuan tu. Perempuan tu ada salah faham dengan lelaki tu. Tapi situasinya time tu dua-dua emosi guys. Lelaki tu emosi, perempuan tu pun emosi guys. So dua-dua emosi. So bila dah dua-dua emosi, confirm lah dua-dua tu memang dia punya orang cakap dia punya emosi lah. Emosi dia memang ni lah, bad mood apa semua kan. So lepas tu diorang tak contact tau. Diorang tak contact selama 1 minggu guys. Lama. Laki ni pun tak contact perempuan tu, perempuan tu pun tak contact perempuan tu pun tak contact laki tu. Tapi last message tu, message daripada laki tu lah, maksudnya perempuan tu butik. Start dari situ diorang tak contact lah. Sampai seminggu laki tu contact balik perempuan tu. Dia tanyalah, sampai bila nak diam? Gitu. Aku ingat itu lah yang kita cerita, sampai bila nak diam. Lepas tu start dari situ lah guys, permulaan kisah yang beruntun hati guys. Perempuan tu cakap dia dah tak boleh nak teruskan hubungan tu. Lepas tu dia cakap dia dah tak ada hati, dia dah tak tahan dengan lelaki tu, dengan perangai macam tu. Emosi ego kan. Start dari situ lah lelaki tu terus hilang dia punya emosi, hilang dia punya ego. Dia terus pujuk perempuan tu guys. Dia terus pujuk, dia cuba balik pujuk perempuan tu. Gila guys, disebabkan salah faham kecil je guys, sampai nak putus pertunangan guys. Lagi berapa bulan? Lagi 2 bulan ke 3 bulan nak kahwin je guys. So orang gila mana yang nak putus macam tu je disebabkan salah faham yang kecil kan. So lelaki tu cuba buat macam-macam. Dia jumpa mak ayah perempuan tu, dia pergi rumah mak ayah perempuan tu, explain kat mak ayah dia apa yang terjadi guys antara hubungan diorang tu. Time tu dia pergi office perempuan tu, nak jumpa perempuan tu lah. Tapi perempuan tu dia tak nak langsung jumpa lelaki tu guys. Memang tak nak langsung. Sampai satu tahap lelaki tu ajak bincang antara mak ayah, bincang antara lelaki tu dengan lelaki tu. Dia tak nak guys. Tapi apa yang dia nak putus. Dia nak putus terus guys. So waktu lelaki tu dia tak nak putus tau. Dia tak nak, dia berkeras dia tak nak putus. Dia pujuk juga perempuan tu. Dalam beberapa minggu lepas tu, mak ayah perempuan tu datang. Mak ayah perempuan tu datang ke rumah lelaki tu lah. Ke rumah lelaki tu, mak ayah jumpa mak ayah dia lah. So aku rasa part ni yang menyentuh hati aku lah sebenarnya. Bila mak ayah perempuan tu datang ke rumah lelaki tu jumpa mak ayah dia lah. Lelaki tu dia kerja. So mak ayah perempuan tu berjumpa dengan mak ayah lelaki tu. Dan mak ayah perempuan tu pulangkan balik cincin pertunangan diorang guys. So apa yang terjadi? Mak kepada lelaki tu, dia menangis guys. Sebab dia terkejut. Dia terkejut apa yang berlaku. Tiba-tiba pulang cincin. Kau bayangkan, lagi berapa bulan je guys nak kahwin, tiba-tiba pulang cincin. Tapi perempuan tu memang ada bincang dengan lelaki tu lah. Dia ada bagi tahu dia tak nak teruskan. Dia berkeras, dia tak nak teruskan, dia nak putus juga. Okey, dia suruh bagi tahu mak ayah lelaki tu yang dia nak putus. Tapi lelaki tu tak bagi tahu guys, sebab dia masih sayangkan perempuan tu. So dia tak terfikir pun nak putus, disebabkan hal yang sekecil tu sampai putus guys. So memang lelaki tu memang lepas daripada kejadian tu memang terus lost contact. Lelaki tu tak block. Okay, lelaki tu tak block apa, memang dia tak contact dengan perempuan tu. Memang time tu aku boleh feel lah apa yang lelaki tu rasa. Memang dia down gila-gila. Memang kerja semua dia tak datang guys. Hampir sebulan guys dia tak datang kerja. Tapi sebenarnya dia tak kena buang kerja guys, sebab bos dia, tempat kerja dia faham kan. Tapi memang dia down. Dia tak keluar bilik guys.
Mak dia hantar makanan guys. Tapi memang sakitnya bila kita putus dengan orang yang kita sayang guys. So aku rasa aku pun dah bembel panjang sangat guys. So tu ialah aku nak cakap. Cuma apa yang aku nak sampaikan ni, dalam penceritaan yang aku nak sampaikan ni adalah kisah benar, dan aku harap boleh menjadi inspirasi ataupun boleh menjadi contoh lah kepada korang yang dalam percintaan. Korang kena ingat alam pertunangan, alam perkahwinan ke kan, dia ada dugaan dia guys. Dia ada dugaan dia. Setiap dugaan tu lain-lain guys. Kita tak boleh samakan. Okey, dugaan aku macam ni, dugaan orang tu macam tu. Kita tak boleh samakan. Lain-lain guys. So aku harap kalau korang ada pendapat mengapa kan, kenapa ni terjadi keputusan ataupun putusnya percintaan dalam kisah yang aku cerita ni, korang boleh komen kat bawah guys. Korang boleh bagi tahu kenapa, sebab dia sebab lelaki tu ke, sebab perempuan tu ke kan. Tapi dalam aku punya video ni, aku tak salahkan perempuan tu, aku tak salahkan lelaki tu guys. So kalau korang ada pendapat korang sendiri, korang boleh tulis di ruang komen. Sebab aku tak pernah pun off komen tu. So biarlah ruang komen tu adalah sikit kan dia punya komen kan. So guys, aku rasa cukup sampai di situ guys. Tapi sebelum tutup video ni guys, aku nak bagi korang tahu satu benda. Tak semestinya orang yang kita sayang kita akan miliki guys. Dan tak semestinya orang yang kita tak sayang kita takkan miliki guys. Korang faham maksudnya? Korang faham ayat tu? Maksudnya kalau orang yang kita sayang tu kita cintai, tapi kalau Allah cakap dia bukan jodoh kita guys, kita usahalah sampai langit ke-7 ke, sampai gunung yang tertinggi dekat dunia alam semesta sekalipun, kita usahalah banyak mana pun, kalau Allah dah cakap itu bukan jodoh kita, memang kita tak akan dapat guys. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan komen guys, dan subscribe aku punya YouTube channel. So guys, thank you so much pada korang yang dah menonton daripada awal video sampai akhir video. Aku sangat-sangat hargai sebab video ni sangat panjang. So terima kasih sebab korang stay lagi dalam video ni. So kalau korang berminat dengan channel YouTube aku ataupun video-video aku, korang minat apa yang aku suka cerita, korang boleh komen. So jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum, bye bye.